Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Dalam banyak-banyak kuih dekat bazar Ramadan, ada kuih akak, ada kuih jala, ada macam-macam segala suka bawa ni kau. Abang nak apa? Oh, saya suka kuih vadel. Vadel. Betul ke saya sebut ni? Betul. Vadel vudai. Lagi. Itulah lebih kurang itu. Wani. Saya suka cicofan. Ui, Oh, apa tu? cicofan. Apa tu, Fan? Cicofan. Ui, cicofan. Yo taufu cicofan. Oh, ya ke? Yo taufu. Ha. Oh, cara sebut dia lain Cicofan. Cicofan. Ya kot, tak tahulah. Keistimewaan Malaysia. Kita ada kuih bukan hanya dalam kaum Melayu je banyak kuih. Dalam pelbagai bangsa pun ada macam-macam kuih. Masing-masing ada kuih masing-masing. Tak bolehlah kata kita je ada kuih. Betul. Jangan nak belagak sangat lagi. Okey, apa khabar semua? Terima kasih kerana menonton. Borak dulu baru buka #Barakah di sini. Yep. Dan macam biasa, hari ini kita ada topik yang sangat berwarna-warni. Betul. Oh, berwarna-warni. Iaitu citra warna Ramadan. Ramadan. Sukati je Malaysia. Citra warna Ramadan Malaysia. Cakap boleh. Jadi dah boleh nampak apa kaitan dia dengan apa yang Ustaz mulakan tadi. Bahawa kita ni multiracial tapi dalam satu orang kata bulan Ramadan ni kita berkongsi cara-cara tentang kesihatan, mengamalkan yang baik dan sebagainya. Ya, betul. Dan anda juga boleh berborak dengan kami. Bukan boleh, mesti berborak dengan kami. Dengan menghubungi kami di talian 03-2282-8579 dan 03-2282-8578. Ataupun tak nak call tak apa, boleh WhatsApp di 011 011-4047-6564. Masya Allah. Wani, abang telah rescue Wani. Okey. So, Wani kena bercakap tentang laman rasmi kita. Ya, betul. Facebook di kita apa? Facebook RTM Radio Television Malaysia. Saya tak boleh kalau saya nak cakap kan, kalau ada terdengar sikit je cup. Terus lost conscious. Lost conscious. Terus jadi concofin. Apa tadi? Cicofan. Dan bagi mereka yang tertinggal episod yang lepas, nak tengok apa-apa kandungan pada episod-episod yang lalu, boleh pergi ke RTM Click. Sana ada banyak ulangan. Sangat tepat. Betul. Dan kita nak cari 2 pemanggil bertuah hari ni setiap hari sebab pusat pakaian hari-hari kita nak bagi voucher bernilai RM250 untuk anda. Pandai. Jadi jangan lupa telefon. Kalau tak telefon, rugi. Kita ada voucher yang kita nak bagi. Baiklah. Dan rasa rugi kalau kita tak jemput tetamu kita. Sangat rugi. Sebab kalau Ramadan tahun lepas, sampai nak tercabut pankreas saya gelap tadi sebab lawak dia yang penuh ilmiah. Saya. So kita bersama dengan the one and only, jauh daripada Perak. Kita persilakan Ustaz Yo. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Sila. Masya-Allah. Masykura. Dah besar dah Ustaz dah. Dah besar dah Ustaz. Dulu rasa besar ni je. Silakan Ustaz. Sila duduk Ustaz. Satu Encik. Dah masuk waktu ke belum? Belum Ustaz. Adik tak datang? Adik? Azamah tak datang. Tak apa. Lain. Itu lain abang. Tak apa sekali. Cuba macam ni tak? Cuba macam ni tak? Tak jadi kot. Oh, sebiji sama. Rak-rak sikit. Okey, kita nak terus kepada topik kita. Citra warna Ramadan. Oh, itu tajuk dia? Itu tajuk dia, Ustaz. Topik tu tajuk lah kan? Topik dia tajuk dia. Sebab kalau sebelum ni dia ada sebut pasal apa, Dipa Raya, Kongsi Raya. Itu bab raya lah. Okey. Boleh ke kalau kita buat majlis, berbuka puasa, turut bersama rakan-rakan non-Muslim? Oh, kita duduk dekat Malaysia, men. Oh, dekat Malaysia? Betul. Kan, bukan dekat Uganda. Jadi Malaysia ni antara yang best ni duduk dekat Malaysia ni. Sebab kita ramai... Yang macam Uganda. Dia banyak bangsa. Dia banyak bangsa. Banyak bangsa. Jadi bila kita duduk dalam kalangan rakyat yang pelbagai kaum, pelbagai bangsa ni, jadi kita kena raikan lah. Ya. Kena raikan semua. Jadi Islam mengajar kepada kita konsep yang dipanggil lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Maknanya kita faham dia
dia pun kena faham. Saling faham memahami. Cantik. Tapi kalau saya punya kawan non-Muslim nak puasa sama-sama, nak mengimarahkan lagi bulan Ramadan, sama berpuasa sama-sama, boleh ke? Oh, maknanya lupalah nama. Wani, Ustaz. Wani tak buat kopi tahun ni. Ayup. Nampaknya tahun lepas tak perlu diingatkan. Itu tahun ini. Jadi maknanya Wani ni ramai kawan lah Ramai kawan. Ramai yang nak berkawan dengan Wani. Jadi bagus Wani. Wani kena raikan. Pasal Wani ramai peminat. Kan? Wani. Dia kena ke situ. Boleh lah berpuasa sama-sama. Boleh apa kan, join salahnya? sekali. Kita nak join awak lah. Awak puasa, kita pun tak nak makan lah. Nak join sekali. Boleh lah. Bagus tu. Sebab dia menghormati Wani. Dia tahu Wani ni Muslim. Dia pun dia minat Wani. Malah dia bukan setakat minat lagu Wani. Dan dia minat apa yang Wani minat. Wani berpuasa, dia pun ikut berpuasa sekali. Memang baguslah peminat-peminat Wani. Ustaz Ayub. Jangan. Seriusnya, okey? Ustaz Ayub ada apa-apa masalah sampai terlupa nama Wani tadi? Ke bawa isteri yang ini kan? Masalah. Macam rahsia. Macam rahsia. Tahun depan dia tak buat Wini. Dia baru ingat semua nama. Betul. Itu mungkinlah saya mengakulah. Okey Ustaz, kalau contohnya rakan kita non-Muslim datang sebagai tetamu kan, dan dia kata, "Ustaz, saya puasa juga. Nak buka puasa sama-sama boleh Ustaz?" Baguslah. Ramai juga Amin ni pun kawan dengan ramai yang yang akan berpuasa buka puasa bersama-sama. Ini bagus men. Kita meraihkan meraihkan tetamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tetamunya. Jadi walaupun dia non-Muslim, dia datang bertanam ke rumah kita, dia tetamu kita. Jadi kita raihkan dia dengan menjamu makan. Dan kita pun makan sekali bila time dah masuk waktu. Betul juga. Betul juga. Dia nak meraihkan sama. Kadang-kadang daripada apa yang dia buat tu dan apa yang kita buat tu, dia nampak kebaikan, dia nak cuba. Cuba tu tak ada masalah. Yang ini baru saya faham. Kan, bila abang terangkan baru saya faham. Saya cakap tadi boleh tak? Baik. Okey, saya pun tak faham banyak apa yang berlaku. Jom kita meraihkan dulu. Betul. Kita meraihkan commercial break. Kita berehat dulu. Baik. Take a break. Saya pernah berpuasa pada bulan Ramadan ini bagi menyokong kawan-kawan Muslim saya memberi kesan yang baik. Boleh detox body saya apabila saya berpuasa. Saya tidak pernah berpuasa. Rasanya mungkin saya akan try 1 hari berpuasa. Saya pernah mencuba berpuasa untuk mendisiplinkan keinginan dan nafsu diri sendiri. Rasanya amat letih, tidak boleh makan dan minum, dan saya akan puasa lagi walaupun ada rasa letih. Saya tak pernah berpuasa, tapi untuk lebih memahami adat kawan-kawan Muslim, 1 hari saya akan cuba berpuasa. For my Muslim ummi, I just want to experience the culture. Will be able to appreciate my fellow Muslim who tends to do this for the next 30 days. Sebenarnya pun I lost weight. Lepas habis bulan Ramadan, bulan puasa tu, I felt more healthier. Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Wow, itulah dia warna-warni, citra warna Malaysia dalam bulan Ramadan. Betul. Pelbagai Dia nak pendapat. experience the culture. Cara kita kan, apa yang kita amalkan, dia nak mengambil pengalaman itu. Betul, dan kita nak dengar experience anda juga. Bukan tentang pencernaan. Tapi tentang puasa ni. Mana tak ada soalan. Allah, Abang Amin. Abang Amin. Saya episod ni kan. Janganlah, Abang Amin. Dan boleh call kami di talian 03-2282-8578 ataupun 2282-8579. Dah hafal Dan anda juga boleh hantar cicipan. Cicipan boleh hantar kepada kami. Alright, di talian 011 640 650
564. Alright. Okey. Baik. Kita bukan hanya ada Ustaz Yop saja. Kita ada tetamu lagi. Tetamu yang akan memeriahkan lagi. Betul. Menambahkan lagi huru-hara set kita Huru-hara pada set hari kita. ini. Yes. Kita nak persilakan. Dipersilakan Abang Brian. Hello bro. Silakan. Hello. Baik. Sihat. Sila duduk. Alhamdulillah. Wih. Rasa matching lah dengan Masuk. Harus fit in. Okay, Brian, awak pernah berpuasa tak dalam bulan Ramadan? sebenarnya tahun ni adalah tahun yang ke-9 saya dah berpuasa. Awak satu geng dengan Dr. Swincy lah ya? Ya, dia adalah mentor kepada saya no dan memang kita kawan yang rapat. Tapi cerita di sebalik puasa ni bermula. Sebenarnya, Ustaz jangan marah Ustaz. Niat dia memang terpesong lah. Dulu, I hampir menjadi menantu orang Melayu. Hampir. Okey. Ni ke ni? Hampir. So nak ambil hati mak mertua, I mulalah berpuasa untuk sama-sama dengan diorang, Itu yang kata berbuka. salah niat tu. Memang ada salah. Betul tak salah kan? Okay, anyways. Takut ya ayat kita. Dengan dua ustaz depan I ni. Ni namanya mengkata diri sendiri. Mengatakan diri sendiri, tak apa. Di bulan Ramadan ni saya jujur. Dan daripada itu, walaupun tak jadi menantu orang tu, saya tetap dengan amalan ni sebab di sebalik amalan ni memang saya ada discover lah banyak benda yang banyak kebaikan di sebalik bulan itu dan memang saya dalam industri hiburan dan juga masakan dengan komuniti Melayu, so saya memang dah biasa. And, I mean, as a chef, as someone who pentingkan kesihatan, memang kita tahu ada pelbagai kebaikannya. Tetapi dari segi rohani kita, I feel dia memberikan satu ketenangan. Ada efek ya? Dia ada efek dan actually ada amalan adat yang berbeza dan religion yang berbeza yang memang bila kita berpuasa dia memberikan satu ketenangan minda. Ya, apa panggil spiritual booster lah. Macam tu. Okey, kita nak 9 tahun tu. 9 tahun kan, Mat? Saya rasa disebabkan 9 tahun tu ada orang nak call sekarang ni. Terus ada orang. Terus orang panggil kita. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Wani. Hai, namanya siapa? Acu Noza dari Cerai. Apa khabar semua? Baik. Amin. Amin. Ya saya. Silakan Acu. Okey. Ini sebenarnya Acu ke udara untuk tahun yang ketiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersama-sama borak dulu baru buka. Thank you. Okey, soalannya? Seminggu sebelum. Okey, soalannya untuk Piu Yok. Orang kampung teman tu. Kampung ke? Good luck, Yok. Cuma nak menanya sebenarnya. Patutlah Acu. Okey, apakah yang sepatutnya dan sebaiknya kita buat apabila kita pergi ke bazar untuk mengurangkan nafsu untuk kita membeli. Tapi alhamdulillah Acu dah 5 tahun ni Acu tak pergi bazar. Wow. Dan untuk tetamu kita yang sekarang lagi, okey, Acu nak tanya, apakah makanan kegemaran yang pertama kali bila dia melihat masakan Melayu? Okey. Okey, you boleh fikirkan dulu. Okey, Acu. Terima kasih. Thank you, Acu. Terima kasih Acu Noza. Tapi dia soalan dia tadi, dia kata macam mana, apakah yang patut dibuat untuk menahan nafsu. Dia kan ketika Tapi dia dah 5 tahun tak pergi bazar. dia tak pergi bazar, tak aci, tak ada apa nak tahan. Kan? Jawab je lah saya. Okey, kepada Acu Noza ya. Saya cukup rasa bertuah kerana orang kampung. Betul. Jadi itulah jangan dimatikan nafsu kita untuk membeli belah tu, untuk membeli juadah tu. Kita hanya menundukkan saja, menjinakkan dia saja. Maknanya tidak salah kita nak membeli makanan seperti cicipan tadi.
seperti apa benda tadi, body apa benda tu kan. Itu tidak salah, tetapi jangan melampau, jangan berlebih-lebihan, jangan membazir. Maknanya kita tahu kita punya kemampuan perut kita banyak mana dia boleh masuk. Jadi setakat itu je. Dan Nabi pesan makan pun bila lapar berhenti sebelum kenyang. Jangan terlalu kenyang nanti jadi ular sawa gitu. Melengkor tak larat berjalan. Macam itulah. Baik. Dan pada Abang Brian pula Apa soalan dia? Makanan yang pertama. Aku lapar. Aku tak boleh Sikit lagi. Dah lah badai lah, cicong fan lah. Sikit lagi terbuka. Makanan yang suka bila tengok masakan Melayu. Masakan Melayu yang saya suka. Tak apalah, walaupun dia salah pun tak apa. Tak. Actually, for me kan, sebenarnya I dibesarkan dengan masakan yang sangat-sangat simple. Bagi I, tak payahlah nak tempoyak ke whatever kan. I think rakyat Malaysia, orang Melayu, tekak kita adalah nasi panas, telur goreng, kicap. Itu je. Betul. Saya setuju. That's all we need. Bila lapar. Yang tu pun dah cukup dah. Cukup. Lapar tak lapar, but Betul lah. Betul. Tapi itu bukan simple tau. Itu sedap. Kicap manis pula kan? Yes. Tapi lepas tu mesti sakit perut. Tuan ni. Saya je lah. Saya je ke? Tak sakit perut kan lepas tu? Okey, tak apa. Kita nak berbuka puasa ni, cantik Brian punya timing. So, kita nak mengambil manfaat sunnah berdoa sebelum berbuka. Ustaz Yub, silakan Ustaz. Dalam tempoh 40 saat. Fadhal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, para penonton, bawa bertenang. Kita nak berehat untuk kita semua berbuka puasa. Begitu juga anda di rumah. Saya. Tapi jangan tukar siaran sebab kita akan sambung borak dulu baru buka #Barokahnya di sini. Selamat berbuka. Berbuka. Brian makan. Perkara berpuasa ni bukanlah sesuatu baru bagi Kencana. Sebab saya membesar dengan orang Melayu. Daripada kecil lagi, bagi Kencana bulan puasa ni adalah memberi kita satu ujian. Berpuasa ni sebenarnya is something to do kita punya mentality and also kita punya physical. Bila kita fikirkan orang susah, maknanya kita masih boleh berpuasa lagi. Inilah masa-masanya bulan Ramadan ni untuk kita kongsi rezeki kita. Kita cuba menolong orang yang susah. Assalamualaikum doktor, saya Arash Muhammad. Saya ada satu soalan. Memandangkan setiap tahun bila tibanya bulan Ramadan memang banyak tempat-tempat untuk mereka berniaga untuk jual buka puasa dan sering kali dikunjungi oleh pelbagai lapisan masyarakat dalam Malaysia ni. Kira fahaman agama, bangsa. Jadi apa pandangan doktor dalam situasi yang sebegini? Bulan Ramadan berkahnya di sini. Alhamdulillah, berseri-seri table kita. Dengan kuih-kuih daripada Alliance Concord Media Sdn Bhd. Dan juga Pusat Pakaian Hari-Hari. Sampai air mineral pun hari-hari dia taja kita kan? Betul. Alhamdulillah. So pahalanya InsyaAllah. Saya suka Kencana Dewi tadi. Satu memang dia puasa lah. Tapi dia sebut Ramadan tu. Ramadan. Dot tu. Wah. Dapat dia. Dia dapat. Dapat dia dot tu. Cuba sebut. Brian. Ramadan. Bukan sebut macam tu ke? Betul lah. Okey. Betul lah. Baru orang tak dapat the DH. Dia Ramadan. Dia terus D je kan. Kalau mana huruf tu dot. Kita sebut dot. Beres. Okey, tadi dia tanya doktor. Saya dengar baru-baru ni Ustaz Yub dapat doktor. Betul lah. Betul lah.
Doktor ada doktor. Homeopati Macam tak yakin. Tu Abang Aras tu dia tanya doktor tapi dekat set ni tak ada doktor lah bang. Tapi tak apalah, saya pun akan datang insya-Allah akan jadi doktor. InsyaAllah. Ryan pun boleh jawab kan. Saya 2 tahun lagi doktor. 2 tahun betul. lagi. Tapi betul. InsyaAllah. Tapi betul. Ini betul-betul. Betul. Oh, alhamdulillah. Tadi soalan tadi Ustaz. Soalan tadi. Yalah apa salahnya? Kan dia nak apa ni kawan-kawan kita nak itulah nak shopping sekali. Cicopan tadi tu. Cicopan Ustaz. Cicopan tadi kan. Dia nak datang beli sama-sama. Apa salahnya kan? Tak ada masalah Tak ada masalah. Kalau tak ada masalah Ustaz, kita nak bagi masalah. Kita ada soalan daripada pemanggil ni. Ya. Kita ada soalan daripada pemanggil. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Siapa dan dari mana ya? Nok Amira daripada Kuantan. Dari Kuantan. Namanya? Nok Amira. Tu dia. Tak berapa pula dengar. Nur Amira. Nur Amira. Okey, Jadi silakan soalannya Nur Amira. Buka ke belum Buka dah. Buka dah. Nak semayang dah. Nak semayang dah ni. Okey. Di dalam negeri kita ini kan banyak bangsa-bangsa kan. Apabila tiba Ramadan, lepas tu banyak bangsa-bangsa lain datang ke pasar Ramadan untuk membeli kuih-kuih berebut-rebut kan. Kuih tradisi ni orang-orang Melayu kita. Dikata susah nak dapat kan. Lepas tu dapatkah pahala apabila bangsa-bangsa asing tu membeli kuih-kuih orang-orang kita membuat ni dalam bulan puasa kan. Dalam bulan Ramadan. Sedangkan kuih itu susah nak dapat. Kalau bukan bulan Ramadan, bangsa-bangsa asing cakap lah kan. Macam mana pahala tu? Ini dari sudut pahala, dari sudut untung dah tentu sama kan. Maksudnya dari sudut pahala. Ya. Okey, terima kasih Puan Amira. Baik, terima kasih Nur. Siapa suruh lambat? Kena pergi awal lah. Siapa suruh lambat? Kena pergi awal lah. Kena pergi awal lah. Barulah dapat. Apa yang Ustaz jawab ni? Saya confused sebenarnya. Pahala dari segi pahala tu. Dari segi pahala. Saya pun ingatkan tadi dia datang lambat dah tak dapat. Kuih tak dapat. Dia maksudkan tadi kalau dia jual pada non-Muslim. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Dapat pahala. Siapa saja yang kita yang namanya kebaikan. Tak kira kita buat baik kepada sesama Muslim ke, kepada non-Muslim ke, tetap dapat kebaikan. Jadi yang namanya kebaikan itu dapat pahala. Dapat pahala. Dapat pahala. Pasal apa tak? Saya tambah sikit kan, bahkan dalam sirah pun Nabi berurus niaga dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan bukan Islam, dan ia tidak menjadi larangan. Ada hadis Nabi sebut atyabul kasbi amal rajul min bai'in mabrur. Sebaik-baik urus niaga daripada usaha tangan sendiri dan juga daripada urus niaga yang mabrur. Tak ada masalah. Tambah kan. Betul. Itu saja je lah kan. Saja. tambah je lah. Tapi kita ada soalan WhatsApp. Jom Soalannya. kita tengok. Soalannya adalah... Soalannya. Okay. Assalamualaikum, saya Din dari Ceras. Lama yang ceras hari ni. Betul. Ada tak contoh dari Nabi SAW meraihkan non-Muslim baru je dalam bulan Ramadan? Soalan kedua. Dah jawab dah. Assalamualaikum Ustaz dan pengacara semua. Saya Nur Ashikin dari Parit Bunta Perak. Saya nak tanya bagaimana kita hendak meraihkan non-Muslim yang turut mengikuti umat Islam berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Ni pun macam dah. Macam first soalan saya tadi ya. Rasa merujuk pada perkara di atas lah ya. Ya. Kan? Merujuk kepada jawapan-jawapan di atas. As above. Alang-alang itu. Alang-alang. Brian, boleh tak kita throwback sikit? Ya, kita pergi jauh. 9 tahun yang lalu. First time puasa kan? Macam mana dia pengalaman? sebenarnya adalah 8 ataupun 9 tahun. Sebab apa? Mula-mulanya bila kita berpuasa tu, I macam budak kecil. Tak tahan. I start first year, I puasa makan je. I tetap minum air. Tetap minum air. So not really puasa lah. Okey. So tu yang 8 atau 9 tahun antara I dengan Tuhan macam tu. Tapi lepas itu then I berusaha lah. Tapi I feel that tahun yang pertama, kedua tu I think awal-awal tu memang untuk Brian sebab selama ni tak pernah berpuasa kan. So untuk bangun, and I jenis yang memang siapa yang kenal saya, bila saya buat sesuatu saya akan buat dengan sepenuh-penuh. Bersungguh-sungguh. So saya akan bangun bersahur, I akan buat semualah. So bila
sedemikian sistem pencernaan saya. Sistem pencernaan. Serius, sistem pencernaan kita diterbalikkan dan walaupun saya tak terawih dan sebagainya, saya tetap tidur lambat sikit, lepas tu bangun awal, lepas tu sepanjang hari tak makan pula, lepas tu tak minum. Bagi saya sebenarnya bukan makan tau yang susah, minum. Sebab siapa-siapa yang kenal saya, betul. Mulut saya ni tak boleh berhenti. So untuk melancarkan lagi percakapan minum air. Ada pencernaan. Selalu sangat like always air. And then dulu selama kerjaya saya sebagai seorang chef, sebagai seorang penyampai radio, TV dan sebagainya, air itulah yang bagi saya paling susah. Minum lah maksudnya, minum. Yelah, minumlah. Taklah kalau kita berpuasa tak minum kan. Itulah cabaran utama untuk saya. Kelakar tepi Ustaz. Nak buat lawak apa Ustaz? Tapi dah berjaya ke tak tahun ketiga, tahun keempat tu untuk tak minum? Saya tetap memang after the second year tu I terus puasa, minum, makan semua everything lah. And then after that every year pun bagi saya selalunya 7 hari pertama. Untuk dapatkan balik dia punya momentum. Tapi pernah tak terlupa? Hari pertama, kedua tu terlupa makan? Tak, I tak pernah terlupa. I pernah terbatal puasa. Dan kadang-kadang macam... rugi. Rugi, ya. Kalau kata terlupa, Nabi kata itu rezeki. Allah nak bagi rezeki. Tak boleh saya lupa, Ustaz. Throwback baliklah. Tapi kan macam saya ni sajalah just to share, sikit lagi angle on your side. Katakan bila you mengamalkan puasa lah, you tengok semua puasa, you pun puasa, try. Ada ke di kalangan your family pula kata, janganlah. Ada tak kata? Itu saya sangat bertuah sebab my family ni, saya dibesarkan di satu keluarga di mana kita terbuka kepada semua pandangan dan semua amalan. Ayah saya seorang betul-betul anak Malaysia di mana saya masa dulu saya kerja di industri oil and gas yang warna hijau tu. Dan memang saya akan ke masjid bersama dengan my friends tu. Mereka akan sembahyang Jumaat, I akan duduk kat belakang. And of course, I akan cuci kaki, whatever, before I masuk, kan? So, and my parents tak pernah cakap benda tu salah. You nak masuk masjid ke, nak masuk ke church ke, kuil ke, semua yang masuk. Janji orang tu membuka pintu kepada anda nak masuklah. Itu kebaikan. So, I think saya bertuah di situ, di mana I dibesarkan di suatu family yang selalu mengetengahkan setiap agama yang ada kebaikannya. Ya, betul. Dan itulah, so tak pernah my immediate family lah, tapi my extended family tu adalah. Kau puasa kenapa sebenarnya? Tak payahlah kau rasa. Penat je. Macam tu lah. Macam yang saya paling kena adalah, saya tak nak mention siapa lah, tapi tahun ke tahun mesti ada orang akan cakap dengan mak saya. Dia puasa lagi ke? Ni mesti nanti dia kahwin Melayu ni. Apa salahnya? Okey. Baik, mari kita tengok Terima kasih atas perkongsian tu. Soalan daripada penonton. Brian, very interesting story. Okey, siapa yang sedang manggil sekarang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siapa di sana? Saya Pak Zainal di Taman Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. Zainal bin Ahmad. Pak Zainal. Keraman. Kota Tinggi. Okey. Keraman kenal Pak Zainal tak? Pak Zainal Ahmad, alamat ni saya seram ni. Saudara saya kenal sama. Ayah dulu pernah berbual dengan dia. Ya ke? Kota Tinggi ni. Ya. Kalau Kota Tinggi saya harus dekat dengan family saya. Terima kasih. Wani apa khabar? Baik, Alhamdulillah Pak Zainal. Tadi Pak Zainal buka dah. Okey. Buat panggilan lagi. Alhamdulillah dapat hari ni kan. Okey. Pak Zainal, soalannya Pak Zainal. Soalan macam ini, macam ayat tadi kan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Tapi soalan saya, kita berada dalam rumah ada bagi salam. Saya ingat yang bagi salam pun orang Islam, rupa orang bukan Islam. Boleh tak kita jawab? Kita tengok orang dia. Okey. Perundangan lah syariat. Okey. Baik, Pak terima Zainal. kasih Pak Zainal. Terima kasih Pak Zainal. Sama.
Duduk kuarter tu tinggi-tinggi lah. Baik. Okey, kita simpan dulu soalan tu, nanti Ustaz akan jawab. Dan kita akan berehat seketika. Selepas ini kita teruskan menonton Borak Dulu Baru Buka #Barokahnya di sini. Take a break. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus menonton Borak Dulu Baru Buka #Barokahnya di sini. Untuk segmen Satu Hari Satu Ayat, suka saya kongsikan satu ayat yang menggambarkan bagaimana agama menggariskan satu panduan yang cantik adab dan akhlak kita antara Muslim dan juga dengan yang tidak beragama Islam. Terlebih dahulu, suka saya kongsikan bahawa Islam dinul mahabbah. Islam adalah agama kasih sayang. Maka disebabkan itulah agama memberikan kita satu garis panduan yang cantik untuk kita sama-sama menjaga interaksi kita dengan non-Muslim. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Maksudnya, dan janganlah kamu mencerca perkara yang disembah oleh mereka selain daripada Allah, kerana dibimbangi kelak mereka akan mencerca Allah secara melampau tanpa ilmu pengetahuan. Asbabun nuzul pada ayat ini menurut Ali Ibn Abu Talhah yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas, ia berlaku apabila kaum musyrik memberi amaran kepada Nabi SAW dengan mengatakan, jangan kamu mencerca Tuhan-Tuhan kami, kerana kami akan mencerca Tuhan kamu setiap hari. Disebabkan itulah maka turunnya ayat ini. Para penonton, ayat ini sekaligus memberikan kita satu gambaran betapa Islam menjaga adab dan akhlak kita dengan non-Muslim. Pernah satu ketika dalam hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim, lalu satu mayat Yahudi di hadapan Nabi. Nabi bangkit memberikan penghormatan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah itu mayat Yahudi? Tapi Nabi kata, bukankah itu adalah manusia? Nabi menghormati human dignity ataupun karamah insaniah. Jangan hanya kerana kita berbeza agama, kita menghina antara satu sama lain. Mereka tetap manusia. Hormatilah mereka di atas nama kemanusiaan. Itulah sahaja Satu Hari Satu Ayat untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara. Percayalah studio ini. Kembali. Cuma sikit saya nak betulkan tadi Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ada kesalahan ya? Tak bagi. Ampun. Tak, saya nak tanya Ustaz Yub, ada apa-apa saya kena perbetulkan tadi Ustaz Yub? Alhamdulillah, sejuk. Sejuk saya dengar tu sejuk. Sejuk betul. Bagus. Sejuk hati. Bagus kalau dibuat menantu. Masya Allah. Okey, Ustaz, sambung balik. Boleh ke tidak dia menyahut salam yang memberi tadi salam tadi bukan Islam, betul, pada Muslim. Maka jawabnya wa'alaikum. Ada tak habis? Macam kalau kita jawab salam kepada Muslim, wa'alaikumussalam warahmatullah. Tapi kepada non-Muslim, wa'alaikum, ke atas kamu. Maknanya, kalau dia doakan kita selamat, kita pun kata ke atas kamu. Sama jugalah kalau dia doakan kita selamat, kita pun kata kamu pun selamatlah juga. Tapi kita tak jawab penuh. Baik. Sebagaimana kita bagi salam kepada Muslim. Tapi kalau itu dalam kes tahulah. Dalam kes tu, kalau dia tak tahu, maknanya dalam rumah dengar suara aja. Secara umum, Waalaikumsalam. Jawab je lah dulu. Baik. Maknanya tak adalah buka-buka pintu terus, saya silap jawab tadi. Tukar. Tapi saya nak tanya Abang Brian, waktu berpuasa 8 ke 9 tahun selama ni kan, ada tak sama-sama kawan non-Muslim juga macam, nak ikut kau puasalah juga? Ada tak yang ikut juga berpuasa? Oh, okey. Sebenarnya ada. Ada sebab tapi niat dia salah juga. Sebab dia tunggu I nak masak untuk berbuka. Siapa berpuasa dengan I akan masak untuk saudara-saudara, you all makan sama-sama.
So I macam mungkin niat tu salah tetapi At least lah kan. dia bermula Adalah satu kan. tapi mulalah. Boleh tak aku minum air kejap? Aku tak nampak. Aku nak nampak. Yang nampak Tuhan. Tapi itulah. I think dari segi understanding amongst amalan berbeza, kaum yang berbeza dan agama yang berbeza, ia adalah sesuatu yang kalau orang nak cuba dan sebagainya tidak menjadi masalah. Dan saya jenis yang macam serius, kau nak puasa? Kau nak puasa? Kau try lah. Macam tu kan. Tapi kalau jadi lah. Tapi macam kalau dia minta opinion dan experience, saya kongsi je lah my experience. Sebab saya akan cakap jujur. Saya orang yang jujur. Kan? Teruk. First time. Kau nak try boleh tapi teruk kan. Tapi pasal orientation dia betul. Maknanya didikan dia dengan family dia tadi mengutamakan keterbukaan tadi. Dia faham dalam mengamalkan. So kawan-kawan dia akan treat bagus kan? Ustaz Yub, macam mana pula pandangan Ustaz Yub bila ramai rakan-rakan selebriti, orang ramai yang tidak beragama Islam, mereka nak merasa pengalaman puasa dan mereka turut berpuasa? Pandangan Ustaz Yub? Sebenarnya bukan sahaja Muslim, orang Islam saja berpuasa. Malah kalau kita tengok ayat Quran sendiri menyebutkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa ke atas kamu dan umat terdahulu pun sama juga. Maknanya kalau kita tengok agama lain, Yahudi puasa, Hindu ada puasa, Kristian ada puasa, Buddha ada puasa. Semua agama ada puasa. Jadi kalau mereka nak berpuasa sama ada ikut cara mereka. Ya, sebenarnya kita rasa Islam ni puasa dah teruk dah. 13 jam lebih kurang kan. Rupanya kalau kita tengok puasa Yahudi sehari 25 jam. Lagi lama. Lebih daripada sehari. Lagi lama. Jadi maknanya dia nak puasa cara dia ke, dia nak ikut tiru cara kita ke? It's alright. It's alright. I suka lah Ustaz ni first time jumpa it's alright punya Ustaz. Pasal tak masuk kan, tak kena. Masuk. It's very cool. Dah hari ni banyak lawak tepi tadi. Akulah. Ni Brian, macam mana pula tadi rakan-rakan yang non-Muslim kan? Yes. Ni your Muslim friends, dia macam terkejut badak tak? Woi, kau puasa biar betik. Aku pun tak puasa habis. Aku pun tak puasa. Kan? Okay, so di bulan Ramadan ni saya tak nak cakap apa-apa tapi sebab muka saya kalau saya pergi belikan benda di bulan puasa, saya selalu diminta dulu masa saya kerja office. Saya yang berpuasa, saya diminta untuk belikan masa lunch. Saya tak nak cakap apa dan siapa dan apa. Faham-faham sajalah. Itulah yang berlaku. So saya pun macam tak apalah. Tapi saya rasa ia menjadi satu peringatan juga bagi mereka yang tengok saya berpuasa walaupun saya bagus. Bagi rasa malu Allah kan. Dia macam kau puasa. Okeylah aku puasalah. Macam tu kan. Macam dia yang belum lagi masuk pun dah berpuasa. Baik aku. So I think also sebagai seorang cikgu, sebagai seorang in the entertainment line, bila kita diberikan tanggungjawab berada di mata pandangan orang, bila kita melakukan benda yang baik, ianya akan mengingatkan orang lain untuk tengok dan cerminkan diri mereka. Dan okey, Brian, mungkin dari satu sudut awak 8-9 tahun tadi awak dah start puasa. So itu tak ada masalah. Sebelum awak mula puasa, adakah ketika awak nak makan tu awak ambil kira orang-orang yang berpuasa ni? Maknanya adakah awak rasa macam aku tak nak makan depan orang lah ke macam mana? Ke tak kisah? So sekali lagi saya rasa di Malaysia ini kami sangat bertuah ya sebab kita dibesarkan dengan agama-agama yang berbeza dan bangsa dengan adat-adat yang berbeza. Jadi saya rasa sebagai seorang rakyat Malaysia ya, ianya adalah satu kebiasaan, sepatutnya kebiasaan bila anda lihat orang lain berpuasa, janganlah kau makan depan diorang. Dah kenapa kan? Lepas tu ada pula tak apa nanti diorang rasa macam tergoda kan, pahala lagi tinggi. Tak ada maknanya. You know, it's politeness and even macam kalau I feel this a lot as I'm very proud as a Malaysian sebab macam arwah ayah saya bila dia meninggal kebumian dia adalah style Christian. Tapi my Muslim friends all came. And the same kalau I kenal siapa-siapa my friends yang rapat,
kalau diorang dikebumikan, I turut serta juga. Tidak menjadi masalah for me. Tapi you kena respect lah. Ada setengah-setengah benda mungkin orang tu tak suka ke whatever, tak apa. Kita buat je cara kita. Tapi ini satu tindakan hormat. Sama saling macam hormat kemanusiaan yang bagus. mendiang atuk saya, dia Kristian, tapi dia minta dikebumikan cara Buddha. So saya pergi ke Sarawak. Saya, ayah saya dengan adik saya je Muslim. Semua angka-angka saya Kristian, ada yang Buddha. So ketua Kristian di Sarawak tu pakcik saya. Dia kata, since we have our fellow Muslim here, we will not mention God as Allah. Sebab kat sana dia sebut Tuhan selamanya Allah. So dia call it God kat sana. Dia menghormati Muslim. So saya rasa itu satu budaya yang bagus. Kita beza agama tapi kita menghormati. Saling menghormati itu sebenarnya yang sangat bagus. Terima kasih atas perkongsian tu. Ustaz. Ustaz, kalau ada apa-apa nak simpulkan, kita Last betul-betul word. kat ujung rancangan. Betul Ustaz. Pesanan pada penonton, pada Brian. Sebab kita berada di set ni, kita pun makan pun sikit je kan. Dah puas ni Ustaz, sabar. Sabar. Ada lagi Ustaz lepas ni. Jadi kita kena jagalah hubungan. Sebab Islam mengajar kepada kita kita tak cari pasal. Tapi kalau orang cari pasal baru kita ambil tindakan. Tapi maknanya kita nak berbaik-baik pada semua. Ya, insya-Allah. Bukan hanya kepada Muslim saja, kepada yang bukan Muslim, kepada bukan saja bangsa Melayu saja, kepada semua bangsa lah. Ya. Semua bangsa. Dan welcome to Melayu. Dan welcome to Muslim, insyaAllah. Amin. Doakan. Brian, any last words? Saya rasa sangat bertuah dapat dijemput untuk show ni, dan saya rasa peranan yang kita mainkan, anda semua mainkan untuk rakyat Malaysia adalah sangat-sangat penting. Jadi bagi penonton semua, saya harap apa yang kita kongsikan itu dapat dimanfaatkan, dan salam Ramadan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Okey, kita tibalah masanya untuk kita mengumumkan siapakah pemenang bagi bertuah. Pertama, Nur Amirah yang berasal dari Kuantan. Tahniah Nur Amirah. Ya. Pemenang kedua? Nur Ashikin yang berasal dari Perak. Tahniah kepada Nur Ashikin. Minta maaf Pak Zainal. Pak Zainal tak menang. Saya telah cuba gunakan kuasa yang ada. Tak apa, esok ada lagi Pak Zainal. Okey, ini hadiah yang menanti dua pemenang kita. Kita saksikan. Sila. Kesian Pak. Borak dulu baru buka. Barakahnya di sini akan menerima voucher bernilai RM250 Malaysia Kerajaan Pusat Pakaian Hari-Hari. Itu dia 250 voucher Tajaan Pusat Pakaian Hari-Hari. Kita nak tengok esok topik apa pula ni. Mari kita tengok topik apakah besok. Wow. Nawaitu nak kurus. Allah. Terasa betul saya. Apa? Yang perempuan tu siapa? Kita ada Dr. Alfa ya, tak silap. Dan juga Haris Ismail. Alright. Haris. Ismail. Okey. Banyak kita dah bincangkan pasal esok ni. Nawaitu nak kurus ni. Betul. Dan malam ni pula ada satu program konsep minggu ini bersama Intim dan juga Aceh. Jemputannya Aceh. Esok pagi pula kita ada Tapau Show. Dia punya tajuk esok resepi kekal istiqamah. Wow. Ada Data Awi, ada Ashraf Muslim, ada Syedi Data. Okey, selain pada hadiah semua dia tapau semua. Kita pun nak bagi dia orang tapau balik. Selain pada hadiah untuk penonton pemanggil bertuah, ada hadiah untuk sayur. Memang betik sungguh Ustaz. Dan ini untuk Abang Brian. Thank you. Sendera hati je. Dalam tak ada puisi. Polisi ni. Boleh ini betul-betul mangkuk tingkat. props semata-mata. Okey, terima kasih semua kerana menonton Borak Dulu Baru Buka. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Jadi pada para penonton, selamat menunaikan tarawih, selamat yang berpuasa pada esok. Saya Amin Idris. Saya Wani Hasrita. Dan saya Khair Rahman. Assalamualaikum. Terima kasih kepada tetamu. Ya, bye. Thank you Brian. Thank you Sayup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Itu kau laksana singa yang garang, menerjang berani ke medan perang. Kau bukti mujahidah